Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini sebagaimana yang dijadualkan. Kita berkuliah maghrib di surau Ummu Jamilah ataupun surau Merdeka Wila. Dan juga dalam masa sama kita ada Google Meet untuk kumpulan Legasi Haji Yunus LHY. Jadi ada satu offline di surau, 3 online. Satu Google Meet, satu lagi live di Facebook dan satu lagi live di TikTok. Apapun insya-Allah dalam tempoh sekitar sebelum masuknya waktu Isyak ini, kita cuba mengambil manfaat dari mutiara nasihat yang diberikan oleh ulama yang tersohor, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Asalnya Abang Luqman bagi tahu tajuk yang sesuai macam dalam poster ni, kata dia. Jadi ada satu poster di sebuah masjid, tajuk kuliah saya adalah Jalan Para Abid, Jalan Ahli Ibadah. Jadi saya beritahu sebenarnya itu adalah nama kitab, terjemahan daripada Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Makanya dalam tempoh setengah jam ni memang tak sampai lah kalau kita nak baca kitab. Maka saya petik daripada ulama yang sama juga nasihat yang ringkas yang beliau berikan dalam satu surat yang beliau utuskan kepada murid beliau. Jadi murid beliau yang sudah mengaji, menuntut ilmu dengan Imam Ghazali selama lebih kurang 30 tahun. Beliau tulis surat kepada Imam Ghazali, kata beliau, tolonglah beri kepada saya nasihat yang ringkas tapi padat. Saya nak amalkan sehingga ke akhir hayat. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meraihkan permintaan murid beliau. Maka beliau tulis surat yang dikenali sebagai Ayyuhal Walad, wahai anak. Maknanya wahai anak murid yang dikasihi. Jadi antara rangka nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada murid beliau, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Ayyuhal Walad, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Wahai anak murid yang dikasihi, wajib, mesti ada pada seorang salik 4 perkara. Salik apa dia? Salik adalah perkataan bahasa Arab daripada salaka yasluku, maknanya berjalan. Salik ni orang yang berjalan. Jadi yang berjalan di sini maksudnya berjalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang ahli ibadah jugalah. Orang yang nak dapat ridha Allah ni, dia kena ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepada aku. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, kita sudah menghampiri bulan ibadah, iaitu bulan Ramadan yang mulia. Maka eloklah kita memperingatkan diri kita masing-masing
dengan mutara nasihat oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Apa dia 4 perkara tadi? Al-amrul awal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Orang yang nak berjalan menuju kepada ridha Allah, wajib nombor 1 sekali dia mempunyai akidah yang betul, mempunyai keyakinan yang tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada dalam akidah kepercayaan dia itu sebarang bentuk bid'ah, sebarang bentuk rekaan-rekaan yang tidak dibawa oleh Nabi SAW, tak boleh ada. Kalau ada, maka dia terhalang daripada ridha Allah Ta'ala. Baik, bid'ah itu apa? Bid'ah dari segi bahasa, benda baharu. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda yang satu masa dahulu tidak pernah ada, ataupun dikatakan fi'lu syai'in ala ghairi misalin sabiqin. Buat satu benda tanpa ada contoh yang terdahulu. First time buat, itu namanya bid'ah. Maka telah diterangkan semenjak daripada zaman salaf, zaman awal-awal Islam, misalnya oleh imam kita sendiri, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, ulama Quraisy yang hebat, yang melangit dan membumi ilmu beliau. Beliau menjelaskan dari segi syarak, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dari segi syarak ada 2 jenis, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis bid'ah terpuji. Terpuji maknanya elok, bagus, wa mazmumatun, dan satu jenis lagi terkeji. Terkeji maknanya tidak elok. Mana kita faham daripada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa-apa benda baharu boleh jadi bagus dan boleh jadi tidak bagus. Yang mana bagus, yang mana tidak bagus, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, itu syarat dia. Benda itu memang tak berlaku dahulu, baru berlaku zaman kita. Tapi bila kita ukur dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, kita dapati selari. Perkara baru macam itu, kata Imam Syafi'i, terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana-mana perkara baharu bila ditimbang oleh para alim ulama didapati bercanggah dengan sunnah. Dalam bahasa lain, bercanggah dengan hukum atau bercanggah dengan syariat, senang kata, maka macam itu terkeji. Jadi kesimpulan, perkara baharu terbahagi 2, kena ditimbang pada neraca hukum dahulu. Kalau selari boleh dibenarkan, bahkan kadang-kadang wajib dilakukan. Dan kalau bercanggah maka dilarang, mungkin makruh, mungkin haram. Di sini, di zaman kita ini, ada sedikit kekeliruan, yang mana ada sebahagian umat Islam, kawan-kawan kita sendiri, saudara-saudara seagama kita sendiri, mereka tidak menerima adanya bid'ah yang hasanah. Bid'ah baik ni kata dia tidak ada. Kalau sudah bid'ah memang sesatlah. Makanya kalau kita buat sambutan Maulid Rasul, kita buat baca doa malam nisfu Sya'ban, dan sebagainya, maka bagi mereka itu amalan yang sesat. Sebab tak ada zaman Nabi. Kenapa mereka jadi keliru sedemikian? Kerana mereka tidak berpandu kepada syarahan para alim ulama dalam memahami hadis. Mereka bukan tak ikut Quran hadis, mereka ikut, tapi tidak melalui panduan ulama. Dan bila tidak melalui panduan ulama, boleh jadi keliru. Sebagaimana yang disebutkan oleh para alim ulama sendiri, al-ahadith madallatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis Nabi SAW boleh menjadi tempat orang jadi sesat. Macam mana hadis Nabi orang menjadi sesat pula? Kan ke hadis itu panduan, kecuali untuk fuqaha, mana orang-orang ulama yang mampu menggali kefahaman. Kalau salah gali, jadi sesat. Contoh yang mudah, ada orang tak sembahyang. Kita tanya dia, kenapa kamu tak sembahyang? Dia kata, saya sembahyang. Tak nampak pun masa orang sembahyang kamu duduk saja. Saya niat dah tadi, kata dia. Saya niat. Kita kata, mana boleh niat saja, niat baru rukun qalbi, mana rukun fi'linya, rukuk sujudnya, mana rukun qaulinya, bacaan Fatihah tasyahudnya.
Oh, dia kata saya berpegang dengan hadis. Hadis mana pula yang ajar tak semayang? Innamal a'malu binniyat, kata dia. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya, sahaja-saja amalan tu dengan niat. Aku dah niat. Ya, cukuplah. Dia pakai hadis sahih, tapi kefahaman dia tidak sahih. Jadi orang yang hati dia tu cenderung nak jadi sesat. Ya, bab solat dia kata cukup pakai niat. Tapi bila kita nak belanja dia makan, kalau kita bagi dia pinggan kosong, kamu niatlah nak makan apa? Nak nasi ambeng ke, nak nasi kerabu ke, nak nasi Arab, kamu niat je lah. Saya tak ada masalah. Marah dia. Wah, hajar kata dia. Kau kata nak belanja aku makan, bagi pinggan kosong, suruh aku niat. Apa salahnya? Kamu kan sembahyang boleh pakai niat. Apa makan tak boleh pakai niat? Kan baru dia faham. Tapi salah guna hadis. Bukan salah hadis. Hadis Nabi SAW adalah hidayah buat kita. Tapi nak masuk pada pintu hidayah, hendaklah melalui ulama. Sebab itu disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi mereka keliru tentang hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Jadi dia kata mana boleh ada bid'ah baik? Sebab Nabi SAW sebut kullu, setiap. Setiap maknanya semua. Jadi kalau dia berpandu dengan pandangan ulama, ulama menerangkan bahawa kullu dalam bahasa Arab, kullu dalam Quran hadis, ada kalanya bermakna semua, kerap kali bermakna sebahagian. Bukan semua kullu itu maknanya semua. Contoh dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini suratul Kahfi. Kan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi syarat dia daripada Nabi Khidir alaihissalam, nak menuntut ilmu daripada saya boleh, tapi syarat jangan tanya dulu. Apa-apa saja jangan tanya dulu. Sampai masa saya cerita baru kamu faham. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Rasul, baginda tidak tahan melihat perkara-perkara yang pada zahir syariat tak betul. Antaranya apa? Masa sama-sama naik sampan, Nabi Khidir alaihissalam lubangkan sampan itu. Kan dari segi hukum tak betul lah. Pertama, rosakkan harta benda orang. Yang kedua, kalau sampan berlubang ada risiko tenggelam, kan bahaya. Jadi Nabi Musa komplain alaihissalam. Jadi akhirnya Nabi Khidir terangkan bahawa beliau melubangkan sampan itu bukan sahaja, ada sebab dia. Apa sebab dia? Wa kana wara'ahum malik. Di sana ada satu orang raja. Malik maknanya raja. Dan raja ini zalim. Apakah antara kezaliman raja ini? Ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Mana sampan yang lalu kawasan dia akan rampas. Kalau ikut zahir ayat Quran sebut kulla safinah. Maknanya setiap sampan. Seolah-olahnya tidak ada sampan yang raja ni tak ambil. Asal namanya sampan, perahu, semua raja ni ambil. Tetapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja ni tidak ambil semua. Raja ni dia memilih. Dia akan hantar orang cek dulu. Kalau sampan ni elok, baru dia rampas. Kalau sampan tu rosak, ada lubang, ada yang tak elok, raja tidak rampas. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan itu untuk menolak mudarat yang lebih besar. Kan dalam kehidupan kita ni, kita memang kalau boleh nak idealistik, nak semuanya elok, semuanya bagus. Tapi kadang-kadang kita berdepan dengan dua pilihan, dua-dua pun tak bagus. Ambil yang ini pun ada mudarat, ambil yang satu lagi pun ada mudarat. Nak buat macam mana? Ketika itu kita kena kaji, tengok, ambil maklumat, mana mudarat yang kurang sikit. Orang putih kata lesser of two evils. Yang kurang sedikit mudarat dia, yang itulah yang kita pilih. Maka antara sampan dirampas, langsung tidak ada sampan, dengan sampan berlubang, nanti boleh baiki lagi, maka dipilih sampan berlubang. Yang penting kullu ataupun kulla safinah dalam ayat, zahirnya makna semua sampan, hakikatnya makna sampan yang elok saja, bukan semua. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah.
yakni akan reput. Ya. Kita ni tak ada maknanya nak sombong. Mula kita dengan air mani yang jijik. Ya, orang tengok geli. Dan akhir kita juga dengan bangkai yang busuk, reput, jadi tanah. Maka setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Bahagian tulang sulbi dia tidak reput. Baik. Pertanyaan. Para nabi anak Adam atau tidak? Para nabi, adakah mereka anak Adam atau malaikat? Ya, anak Adam. Adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah? Kan tidak. Jasad para nabi walaupun mereka anak Adam dijaga oleh Allah Ta'ala tidak reput. Bahkan jasad orang mati syahid Allah jaga. Jasad wali-wali, orang-orang soleh, orang hafal Quran, ada kalanya Allah jaga. Maka adakah hadis tadi tak betul? Kullu bni Adam, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah? Jawapannya hadis tentu betul. Yang tak betul kadang-kadang adalah cara orang faham hadis. Tak boleh difahami kullu bni Adam maknanya semua. Hendaklah difahami kullu bni Adam maknanya kebanyakan. Maka demikianlah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa kullu bid'atin dalalah haza am makhsus. Adapun sabda Nabi, setiap perkara bid'ah itu sesat, itu lafaznya am, umum, makhsus, tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki dengan sabda Nabi adalah kebanyakan bid'ah sesat, bukan semua. Macam mana nak tahu sesat tak sesat? Itu kerja para alim ulama. Mereka kena kaji dengan hukum agama. Contoh mudahlah ya. Zaman PKP dahulu, kita tidak mengamalkan sunnah sembahyang jemaah kena rapat-rapat. Bahkan imam ingatkan pada jemaah diminta jaga penjarakan sosial. Kan itu bid'ah. Kenapa mufti tidak larang? Kerana pada masa itu didapati itu usaha untuk menjaga nyawa, nak elakkan jangkitan. Itu selari dengan syariat. Ya, dalam syariat kita disuruh menjaga nyawa kita. Ya. Jadi itu contoh. Baik. Apa kaitan dengan pesanan Imam Ghazali tadi? Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan, kamu nak sampai kepada ridha Allah, yang wajib nombor satu, jangan ada bid'ah dalam akidah kamu. Apa beza? Kerana bezanya dalam akidah tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah tapi baik dalam akidah. Dalam amalan mungkin. Misal yang mudah ya. Amalan kita sekarang letak kapet dalam masjid. Nabi SAW tak pernah letak kapet dalam masjid. Ya, masjid ada, tapi kapet tidak ada. Adakah letak kapet yang bercanggah dengan syarak? Kenapa pula? Kan ada kapet selesa orang beribadah. Membagi orang ibadah selesa ada masalah ke? Tak ada. Maka tak ada ulama kita yang haramkan. Sampai di Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi pun ada kapet. Tak ada masalah walaupun baharu. Ya. Ataupun awal dahulu lagi di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuat azan baru. Ya. Azan hari Jumaat asalnya zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Uthman sendiri awal-awalnya azan Jumaat sekali saja. Iaitu ketika khatib dah ada atas mimbar, khatib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk sejenak, azannya itu saja. Tapi di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu suruh tambah satu azan lagi sebelum itu lagi. Apa tujuan? Zaman Nabi tak ada. Kalau setiap bid'ah sesat, tentulah Sayyidina Uthman tak akan buat. Beliau khulafa' ar-rasyidin yang Nabi suruh ikut kepada beliau. Tapi tujuan beliau buat itu bukan saja-saja, tetapi beliau memerhatikan zaman beliau umat Islam dah ramai yang tinggal jauh dari masjid. Kalau azan macam biasa, mungkin ramai tak sempat solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat itu wajib. Maka nak mengelakkan orang tinggalkan perkara yang wajib, Sayyidina Uthman buat satu perkara baru, yakni bid'ah, tapi yang selari dengan syarak, iaitu hasanah. Ya, mencegah orang daripada tinggalkan kewajipan itu adalah tuntutan syarak. Caranya azan tambahan. Bahkan sampai sekarang diamalkan azan 2 kali di serata dunia. Mungkin kalau ada yang tak amalkan pun sangat ganjil lah. 1 negeri, 2 negeri mungkin. Tapi seluruh dunia mengamalkan azan Jumaat 2 kali. Hasil ijtihad daripada Sayyidina Uthman. Tetapi dalam bab akidah tak mungkin. Tak mungkin ada bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana bid'ah berarti benda baru.
Kan? Benda baru dalam akidah apa makna dia? Akidah satu orang tu tak sama dengan akidah Nabi. Barulah dikatakan bid'ah dalam akidah. Selagi mana akidah seseorang itu sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bid'ah. Maka selagi mana bid'ah dalam akidah, paling tidak hukumnya adalah haram, berdosa besar. Kadang-kadang ada bid'ah dalam akidah sampai bawa kepada kufur. So itulah nak jadi ahli ibadah, nak jadi salik, nombor satu akidah kena betul. Tak guna orang tu sembahyang rajin, puasa rajin, akidahnya salah. Paling-paling dia orang fasik. Lebih-lebih lagi kalau sampai kepada kufur, na'udzubillahi min zalik. Maka inilah akidah ahli ibadah, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, yang para ulama kita permudahkan dalam ilmu sifat 20. Baik. Ilmu sifat 20 pun dituduh oleh sebahagian orang sebagai bid'ah, kata dia. Jangan belajar sifat 20, ini ilmu bid'ah, kata dia. Kita kena faham, bid'ah yang tak boleh itu pada isi dia. Adapun pada penyusunan ilmu, memang biasa penyusunan ilmu tu datang kemudian. Misalnya ya, ilmu hadis. Tak ada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, hadis dikelaskan sebagai mutawatir, ahad, masyhur. Ada pula dikatakan sahih, dhaif, ya, hasan, ya, lagi maudhu', lagi munqati', mu'dal, mursal. Ini semua benda baru. Adakah berarti ilmu hadis itu sesat? Tidak. Ilmu hadis itu dah ada sejak zaman Nabi SAW. Sahabat meriwayatkan hadis. Kalau tak, datang daripada mana hadis? Dan sahabat ada kadang mengkritik perawi. Sahabat ada tak terima hadis ni, bukan kerana tolak percakapan Nabi, tapi tak percaya ke perawi ni lupa, bahkan perawi hadis ni silap. Jadi ilmunya sudah ada. Ilmu tajwid, agak-agak kita pernah dengar ke Sayyidina Umar belajar ini idgham bihunnah, idgham bila hunnah. Ya, Sayyidina Abu Bakar mengaji ini ikhfa, ini izhar, ini mat asli, ini mat badal, ini mat arid li sukun. Mana ada sahabat belajar benda-benda macam itu? Oh, macam tu tajwid tak ada lah zaman sahabat. Tajwid ada, isinya ada. Membaca Al-Quran dengan betul ada. Makhraj hurufnya tepat ada. Panjang pendeknya betul ada. Tapi penyusunan ilmu tu kemudian. Maka demikianlah ilmu sifat 20. Ilmunya sudah ada. Jangankan kata zaman Nabi SAW, zaman Nabi Adam AS pun pasti orang yang beriman tahu Allah wujud. Dan tahu bahawa Allah wujud tidak ada permulaan, namanya qidam. Dan tahu Allah wujud tidak akan binasa, Allah wujud selama-lamanya, namanya baqa. Pasti orang beriman tahu Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pasti orang beriman tahu Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah tidak berhajat kepada pencipta. Allah tidak berhajat kepada yang memberi rezeki. Allah tidak berhajat kepada tempat. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Pasti orang beriman tahu Allah tidak banyak. Allah Maha Esa. Bukan ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan jahat, Tuhan baik. Tidak ada. Allah Maha Esa. Itu namanya wahdaniyah. Allah Maha Hidup. Itu namanya hayah. Allah Maha Mengetahui. Itu namanya ilmun. Allah Maha Mendengar, sama. Allah Maha Melihat, basar. Allah Maha Berkata-kata, kalam. Tambah lagi dengan sifat maknawiyah, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, dan seterusnya. Dibilang 20 sifat. Bukan hanya 20 sifat. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jangan orang salah sangka. Ada orang salah sangka, dia kata, apa belajar sifat 20? Macamlah sifat Allah 20 sahaja. Tidak. 20 tu yang kamu wajib tahu. Yang lebih pada itu kamu yakin kalau namanya sifat kesempurnaan milik Allah. Yang namanya sifat kekurangan mustahil ada pada Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi akidah mesti betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh dengan qadariyah yang menafikan takdir. Dia kata Allah ciptakan manusia, lepas tu manusia buat sendiri perbuatan dia. Automatik. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa, kata orang qadariyah. Oleh kerana Allah tidak ciptakan perbuatan manusia, besok ni kita nak buat apa Allah belum tahu lagi. Besok kita buat, baru Allah tahu. Maka sepakat ulama mengatakan akidah macam ini jadi kafir.
Na'udzubillahi min zalik. Kita kena ingat apa sahaja yang telah berlaku, baik maupun buruk, pasti itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita biar sajalah, tak, kita kena usaha. Kita kena tolak maksiat. Maknanya ada satu maksiat berlaku semalam, kita tak boleh redha dengan maksiat itu. Kita kena benci dengan maksiat itu. Tapi dari segi akidah kita yakin, oleh kerana dah berlaku, takkan keluar daripada takdir Allah. Mana sudah ada takdir Allah pada perkara tersebut. Tapi tak mahu pula sampai jadi golongan Jabariyah. Jabariyah ni dia terima takdir Allah, tapi dia menyalahkan takdir. Contoh, bila kita nasihat dia, bang, kenapa abang tak sembahyang? Abang bukan orang muda lagi, bukan budak-budak remaja. Abang dah pencin dah pun, taubatlah, sembahyanglah bang. Kata dia apa? Bukan saya tak nak sembahyang, Ustaz. Memang Allah dah takdirkan saya ni tak sembahyang. Dia menyalahkan Allah Ta'ala. Memang Allah dah takdirkan dia tak sembahyang, Allah dah takdirkan dia minum arak, Allah dah takdirkan dia berjudi. Jadi ini adalah bid'ah. Kerana Nabi SAW tak pernah mengajar kita menyalahkan takdir. Nabi menyuruh kita beriman dengan takdir, tapi Nabi tak bagi kita salahkan takdir. Dan tak akan selesai kalau salahkan takdir. Misalnya lah kalau kita nak cuba, apa kata orang yang tak semayang tadi? Kalau kita tampar dia agak-agak, apa jawapannya? Kita nasihat tak jalan, kita tampar dia, pasti dia tak suka. Pasti dia akan komplain. Dia kata ustaz ni tak bagus. Ustaz sepatutnya berdakwah dengan hikmah, bukan ustaz tampar orang macam ini. Cuba kita jawab kat dia, sabar bang, yang sebenarnya Allah dah takdirkan saya tampar awak ni. Kalau tak faham saya boleh ulang lagi. Agak-agak dia boleh terima tak? Dia pun tak boleh terima. Apa hal bekak pipi aku kalau kau salah-salahkan takdir macam ini. Jadi ini contoh bid'ah dalam akidah. Di zaman kita macam-macam lah. Orang nak bawa fahaman Allah bertempat atas aras, nak hampirkan diri dengan Allah tu duduk atas bukit lebih dekat berbanding duduk bawah bukit. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Allah itu tidak seperti kita. Kita kan ada tempat kita. Sepaling-paling orang kata tak ada rumah pun, ada bawah jambatan orang duduk. Ada di kaki lima, ada tempat dia. Tapi Allah bukan makhluk. Tempat itu adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, surga, neraka, arasy, kursi, itu semua makhluk Allah. Mustahil Allah bertempat pada makhluk dia. Jadi pastikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian al-amru tsani, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, perkara yang kedua nak dapat ridha Allah kenalah taubatun nasuh la yarji'u ba'daha ila zillah. Hendaklah kita bertaubat dengan taubat nasuha. Jangan lagi kita itu ulang dosa yang lalu. Ini peluanglah kita nak masuk Ramadan ni untuk kita bertaubat. Jangan tunggu masuk Ramadan. Sekarang ini, bahkan setiap hari kita wajib bertaubat. Jangan tangguhkan taubat, kerana taubat ini kewajipan yang kena segera kita buat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintahkan, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Ada orang bagi alasan macam ini. Saya bukan tak nak taubat Ustaz. Saya tahu dah kalau saya taubat mesti saya buat lagi. Baik, saya tak usah taubat. Jangan. Pertama, taubat itu wajib. Kalau kamu cakap macam itu, kamu akan jadi dua dosa. Mula-mula satu dosa kamu buat maksiat, yang kedua dosa kamu tinggal taubat. Tapi kalau kamu buat maksiat lalu kamu taubat, apa syarat dia? Pertama, menyesal. Bila menyesal akan timbul istighfar, mohon ampun. Bila menyesal akan timbul niat tidak akan ulang lagi. Cukup syarat rukun, sah taubat itu. Diampunkan oleh Allah dosa. Tiba-tiba atas kelemahan kita, ikut hawa nafsu, buat maksiat lagi. Itu maksiat baru. Itu dosa baru, taubat lagi. Apa pula faedah dia? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita dapat kasih yang special daripada Allah. Allah berfirman, aku kasih kepada orang yang suka bertaubat dan orang yang suka membersihkan diri mereka. Jadi jangan kita tangguh taubat. Ada orang kata nantilah dah pencin nanti baru taubat. Kalau awak pencinkan awal macam mana? Belum sempat pencin kerja, Allah pencinkan daripada hidup. Ada orang 20 tahun dah meninggal, bahkan 15 tahun dah meninggal,
Maka jangan sekali-kali kita tangguhkan taubat, kita ikut pesanan sallu salatal muwaddin. Bahkan setiap kali kita sembahyang, kita bayangkan itu sembahyang yang last. Sembahyang kita ucap selamat tinggal. Al-amrus salis, kita ada 2 minit lagi sebelum isyak. Perkara yang ketiga adalah istirda'ul khusum hatta la yabqa 'alaika li ahadin haqqun. Minta redha dengan orang yang kita pernah ada kes, minta maaf kerana dosa dengan manusia, wajib minta ampun halal daripada manusia. Makanya sebelum buat apa sesuatu fikir panjang. Kalau orang yang misalnya ambil rasuah, tu apa saja orang dia akan ambil rasuah, tu nak cari mana orang yang dia ambil rasuah untuk dia minta maaf. Jadi ataupun dia pukul orang misalnya, macam mana nak ambil? Jadi imam tadi bagi tahu, kalau dah mustahil untuk minta maaf sebab orang tu pun dah tak jumpa cari, dah meninggal dan sebagainya, maka kita buat amal soleh, kan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah pahala ini buat orang yang aku telah berdosa, moga-moga Kau bukakan hatinya untuk memaafkan aku. Sebab dosa manusia memang kena settle dengan manusia. Hati-hati ya. Kemudian yang terakhir adalah tahsil minal ulum asy-syar'iyyah qadra ma yuaddi bihi awamir Allah. Menghasilkan ilmu syarah sekadar kamu tunaikan perintah Allah. Sebab apa? Ilmu fardu ain. Ilmu tauhidnya yang saya sebut tadi, ilmu fiqhnya, ilmu sembahyang, taharah dan sebagainya. Kalau kita ada duit, ilmu zakatnya. Kalau ada duit lagi nak buat haji, ada ilmu hajinya. Yang fardu ain kita kena belajar. Adapun ilmu fardu kifayah, yang sekadar kita nak selamat, kena ada orang jadi doktor, kena ada orang jadi engineer, kena ada orang yang mahir ilmu faraid, ada orang yang mahir ilmu muamalat misalnya, supaya orang lain terlepas daripada tanggungjawab. Ini 4 perkara saya simpulkan dalam masa waktu isyak. Pertama, pastikan akidah tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, pastikan kita setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa kita setiap hari. Yang ketiga, pastikan kita minta maaf, minta halal, bayar hutang dan sebagainya sesama makhluk. Jangan zalimi makhluk kerana akan dituntut dari akhirat. Dan yang keempat, jangan kita malas menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Ya, wallahu a'lam. Moga-moga perkongsian yang sedikit ini Allah jadikan bermanfaat bagi kita semua. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.